Sekarang saya bagi hari dia akan masuk bab 9 iaitu nutrisi dan sistem pencernaan makanan. So, di akhir pembelajaran, pelajar akan dapat yang pertama, mengenal pasti struktur yang terlibat dalam sistem pencernaan manusia. Dan yang kedua, menjustifikasikan dua jenis pencernaan. Dan ketiga, mencerakinkan pencernaan karbohidrat, protein dan lipid. Maksudnya, menguraikan apa yang akan dicernakan di karbohidrat akan dicernakan di mana, begitu juga protein dan lipid. Okey, struktur sistem pencernaan manusia terdiri daripada salur alimentari yang panjang bermula dari mulut sehingga sisa makanan disingkirkan keluar melalui dubur lah. Okey, so kita akan tengok dulu apakah struktur yang terlibat dengan sistem pencernaan manusia. Okey, yang pertama, bila kita makan, makanan akan masuk melalui mulut. So, maksudnya salur alimentari bermula di mulut, kemudian makanan tu dia akan hantar ke perut melalui esophagus. So, yang panjang ni adalah esophagus. Kemudian daripada perut dia akan hantar ke duodenum. Okey, yang menghubungkan di antara perut dan juga ileum ataupun usus kecil lah. Kemudian sebenarnya penyerapan nutrien hanya berlaku di usus kecil dalam bentuk yang paling ringkas lah. Jenis pencernaan ada dua, iaitu pencernaan kimia dan juga pencernaan fizikal. Kimia bermaksud melibatkan enzim, manakala fizikal adalah mengubah bentuk struktur makanan sahaja. Okey, so kita tengok kat sini. Untuk pencernaan fizikal, pemecahan molekul makanan secara mekanikal membentuk butiran yang lebih kecil melalui pengunyahan dan juga peristalsis. So, proses peristalsis berlaku untuk menelan makanan. Peristalsis tu maksudnya dia menolak makanan tu yang dikunyah tu ke perut melalui esophagus. Tu nama dia peristalsis. Okey, kemudian pencernaan kimia pula, penguraian molekul kompleks menjadi lebih ringkas yang melibatkan tindak balas enzim. Okey, so kejap lagi kita akan tengok apakah jenis makanan dan juga enzim yang terlibat lah. So kat sini kita sampel makanan yang berbeza. Daging dan ikan adalah protein, manakala roti adalah karbohidrat. Okey, so karbohidrat pencernaan dia mula-mula berlaku di mulut. Sebab tu K tu ada mulut kat situ, ada gigi kat situ. So pencernaan fizikal dia berlaku di mulut, memecahkan molekul yang besar jadi kompleks pada ringkas. Kemudian di mulut juga ada enzim amilase, pencernaan kimia berlaku, maksudnya ada enzim di situ. Kemudian seterusnya daripada mulut dia dah tukar kanji tadi kepada maltosa oleh enzim amilase. Daripada mulut tu dia akan masuk makanan tu, dia akan pergi bertubah menjadi maltosa. Maltosa dia akan sampai ke ileum. Ileum ada enzim maltase yang akan menukarkannya kepada glukosa. Manakala untuk karbohidrat ataupun kanji yang tertinggal yang belum sempurna ditukarkan di mulut, mungkin dia akan berlaku pencernaan kimia di duodenum. Kerana di duodenum terdapat amilase pankreas yang menukarkan menghidrolisis kanji kepada dihidrolisis di maltosa. Seterusnya di ileum, maltosa dihidrolisis oleh maltase menjadi. Untuk protein pula berlaku di perut. Kan enzim peksin untuk menukarkan molekul protein kepada polipeptida, dan juga seterusnya dia akan hantar makanan tadi ke duodenum. Dia akan menukarkan polipeptida kepada dengan kehadiran enzim trypsin, dan peptida tadi hasil di duodenum tu dia akan tukarkan kepada asid amino, tak berapa nampak oleh tindak balas enzim erepsin yang berlaku di usus asid lah, susu sebenarnya. Dan protein, pencernaan protein berakhir di ileum. Okey, so kat sini perut. Kenapa saya lukis perut tu macam tu? Kerana di perut terdapat dua jenis enzim, iaitu pepsin dan renin. Dan juga terdapat asid. Asid yang dimaksudkan adalah asid hidroklorid yang sangat pekat, pH-nya adalah 2.
Tujuan asid hidroklorik untuk membunuh bakteria ataupun apa je organisma yang terdapat dalam makanan. Okey, kemudian kita tengok pencernaan lipid pula, lemak. Contohnya kita makan ikan goreng. So digoreng maksudnya ada lipid. So lipid tu masuk dekat mulut, tak ada berlaku pencernaan apa-apa. Kemudian sampai di perut juga tak ada pencernaan apa-apa yang berlaku. Kemudian dia hantar daripada perut ke duodenum tadi kan. Okey, so di situlah barunya berlaku pencernaan lipid di duodenum. Sebab tu D besar kat situ. Dia akan di duodenum terdapat enzim lipase yang akan menukarkan ataupun menghidrolisis lipid kepada asid lemak dan gliserol supaya asid lemak dan gliserol ni boleh diserap di usus kecil ataupun ileum. So penyerapan berlaku lah. Baru badan kita dapat menerima hasil daripada pencernaan makanan tadi. Okay, so seterusnya. Dan lazimnya duodenum mempunyai pH alkali kerana terdapat jus empedu. Okay, kemudian karbohidrat. Pencernaan dia tadi kita tengok mula berlaku di mulut. Kemudian apa di mulut? Sebab di mulut ada enzim amilase. Dia akan menghidrolisiskan G kepada maltosa. Kemudian seterusnya di duodenum. Di duodenum juga terdapat enzim amilase, cuma amilase pankreas, dihasilkan di pankreas, menghidrolisiskan G kepada maltosa juga, sama seperti di mulut. Kemudian maltosa tadi hasil hidrolisis di mulut dan duodenum tu dia akan hantar ke usus kecil ataupun ileum. Kerana di usus kecil ni ada enzim maltase. Maltase ni tadi, enzim maltase dia akan tukar ataupun menghidrolisis maltosa kepada glukosa. Dan glukosa lah yang dapat diserap oleh usus kecil ke dalam tubuh. Okey, seterusnya. So kalau untuk roti, inilah dia pencernaan yang berlaku. Okey, protein. Okey, seterusnya kita tengok protein. Protein pencernaannya mula berlaku di perut. Maksudnya kalau kita makan ikan tadi, di mulut tiada pencernaan untuk protein. Protein hanya dapat diuraikan di perut. Satu lagi di perut juga terdapat asid hidroklorik. Okey, tujuan dia untuk membunuh bakteria ataupun menyediakan medium asid untuk tindak balas enzim peksin dan renin. Okey, kemudian untuk peksin dia akan menghidrolisis protein kepada polipeptida, renin menghidrolisis kasinogen kepada kasin. Kemudian duodenum ada enzim tripsin yang akan menghidrolisis polipeptida hasil daripada peksin tadi yang di perut tu, dia akan tukar kepada peptida. Seterusnya di usus kecil terdapat enzim E-repsin yang akan menghidrolisis peptida kepada asid amino. Dan asid amino adalah bentuk paling ringkas bagi protein yang dapat diserap oleh tubuh. Okey, dan akhir sekali adalah lipid. Lipid ikan goreng. So goreng maksudnya berminyak. So lipid tu adalah minyak lemak lah. Okey, so pencernaannya hanya berlaku ataupun bermula di duodenum. Di mana di duodenum terdapat jus empedu hasil daripada yang disintesis di hati. Okey, so tujuan empedu ni, jus empedu ni untuk mengemasil lipid kepada bentuk yang lebih halus supaya luas muka tambah untuk tindak balas. Okey, kemudian pencernaan kimia yang berlaku adalah enzim lipase yang terdapat di duodenum, dia akan menghidrolisis lipid kepada asid lemak dan gliserol, dan asid lemak dan gliserol inilah sebenarnya yang dapat diserap oleh tubuh badan manusia. So maksudnya asid lemak dan gliserol adalah bentuk yang paling ringkas bagi lipid. So kita dah tahu bentuk ringkas bagi karbohidrat, glukosa, protein, asid amino. Bentuk ringkas bagi lipid adalah asid lemak dan gliserol. Okey, so ini tadi protein ringkasan dia. Kita boleh tengok kat sini. Dia lebih kurang macam tadi juga. Protein dia akan tukarkan dihidrolisis menjadi polipeptida oleh pepsin. Kemudian T besar kat situ kerana terdapatnya tripsin. Tripsin menghidrolisis polipeptida kepada peptida yang berlaku di duodenum. Seterusnya peptida dihidrolisis kepada asid amino dengan kehadiran enzim E-repsin. Sekian, terima kasih.